Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Rogol bukan satu jenaka. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Seputih Teresa Kok menggesa Menteri Pendidikan menyatakan pendiriannya dalam kes saman difailkan seorang guru Khairul Nizam Sanuddin terhadap pelajarnya Ain Husniza kerana didakwa memfitnahnya berhubung jenaka rogol yang dibuatnya ketika kelas pendidikan jasmani. Teresa melihat perbuatan tersebut sebagai mempersendakan profesion perguruan. Tindakan undang-undang oleh Khairul Nizam menunjukkan walaupun media menyerang tindakannya, dia bersikap acuh tak acuh dan masih merasakan apa yang dilakukannya adalah wajar. Tindakan undang-undang beliau telah menghina profesion perguruan di Malaysia. Khairul Nizam harus sedar bahawa gurauan beliau dan tindakan undang-undang seterusnya kini telah mencemarkan imej negara kerana kes itu telah menjadi tular dan telah dilaporkan secara meluas oleh media antarabangsa, ujar Teresa. Beliau menuntut supaya pihak Kementerian Pendidikan menunjukkan komitmen terhadap menjadikan sekolah tempat yang selamat. Saya minta Menteri Pendidikan bertanggungjawab untuk menjamin persekitaran yang selamat untuk belajar bagi pelajar, mengambil pendirian rasmi mengenai tindakan undang-undang yang diambil oleh guru ini, katanya. Ini memandangkan kerajaan akan membentangkan rang undang-undang anti gangguan seksual di Parlimen. Menurutnya, pelajar terbabit juga menghadapi tekanan emosi teruk akibat perbuatan guru berkenaan. Perkara ini tidak boleh dipandang enteng, tegas Teresa. Guru tersebut memfailkan saman di Mahkamah Session Shah Alam pada 26 November mendakwa Ain membuat kenyataan fitnah terhadapnya pada April di akaun media sosialnya dan dalam beberapa temu bual bersama media. Beliau turut mendakwa bapa Ain Saiful Nizam Abdul Wahab membuat kenyataan fitnah terhadapnya dalam kumpulan sembang WhatsApp di halaman Facebooknya pada 24 April apabila menuduhnya membuat jenaka mengenai rogol. Ogos lalu, media melaporkan bapa Ain merancang menyaman balas guru terbabit sebanyak RM5 juta. Peguam Ain Datuk Sangkaran Nair berkata tindakan itu adalah salah satu bentuk tindakan sivil mengikut Undang-Undang Sivil 1956 Akta 67 selepas Ain menghadapi kemurungan dalam konteks sengaja mencetuskan tekanan emosi susulan kes itu yang dianggap sebagai satu gangguan seksual. Kita akan mengambil apa sahaja tindakan yang perlu untuk menyelamatkan Ain, kata Sangkara lapor Berita Harian. Teresa bukan hanya seorang sahaja yang menyatakan solidariti sokongan kepada Ain dan bapanya. Ain juga mendapat sokongan sejumlah 121 organisasi dan 68 individu yang bersolidariti dan mendesak guru berkenaan menarik balik surat tuntutannya serta memohon maaf kepada Ain Husniza Saiful Nizam. Jenaka rogol adalah gangguan seksual secara lisan. Ini bukan hanya menjatuhkan maruah wanita dan gadis dengan menjadikan mereka sasaran keganasan seksual, tetapi juga menormalkan keganasan tersebut sebagai sebahagian daripada status quo. Kes Ain bukanlah yang pertama di mana undang-undang mengenai fitnah digunakan terhadap wanita atau gadis yang mengalami gangguan seksual, kata mereka dalam kenyataan Ogos lalu. Kenyataan itu ditandatangani NGO termasuk All Women's Action Society, Family Frontiers, Sisters in Islam, Tenaga Nita, Pertubuhan Pertolongan Wanita dan individu terkemuka seperti Naib Presiden Muda Dr. Tanusha Francis Xavier dan aktivis hak asasi manusia Heidi Kwa. Mereka berkata ancaman undang-undang seperti yang dilakukan oleh guru berkenaan menjadi duluan berbahaya. Ini patut dikecam apabila mangsa yang bersuara terhadap pelanggaran seksual diugut dengan saman fitnah. Membiarkan tuntutan sedemikian akan mempersendakan keadilan, tegas mereka. Negara kita seperti sedang menanggung penyakit yang lebih teruk daripada COVID-19. Ia penyakit keruntuhan nilai moral yang kini menjangkiti para pendidik yang dahulu dianggap sebagai profesion yang sangat mulia. Kes ini yang bermula sejak April telah mendapat liputan media antarabangsa termasuk Reuters. Ia amat memalukan negara, namun ia dibiarkan berlarutan oleh pihak yang berkuasa seolah-olah kes remeh sahaja. Sedangkan jika ia tidak ditangani segera dengan tuntas oleh pihak Kementerian Pendidikan, ia akan menjadi duluan berbahaya yang akan diikuti oleh golongan yang cenderung kepada jenayah seksual. Rogol bukan jenaka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.